Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofrina binti Muhammad Zahani. Nama matrik 34 DDG 19S1027. Nama ahli kumpulan saya adalah Nofrina binti Muhammad Zahani dan juga Muhammad Azmi bin Ahmad Zaki. Nama penyelia kami adalah Puan Nur Azhani binti Rosli. Sistem yang kami ingin bina adalah sistem W&I Fashion. Pengenalan lain, untuk pengenalan syarikat W&I Fashion tidak mempunyai sebarang sistem untuk merekod bahan jualan. Mereka hanya menjalankan perniagaan mereka secara manual untuk merekod semua berkaitan perniagaan. Contoh, menggunakan buku lot untuk maklumat penyimpanan stok pakaian, buku resep untuk merekod jual beli pelanggan dan juga buku lot untuk maklumat pekerja. Sistem pengurusan maklumat yang kami akan bina diberi nama sebagai sistem W&I Fashion. Admin dapat merekod semua maklumat ke dalam satu pangkalan data dan ia akan menenangkan pihak pengurusan untuk menguruskan semua maklumat yang melibatkan penyimpanan stok, merekod jualan beli dan juga merekod maklumat pekerja. Objektif projek yang pertama adalah untuk membangunkan sistem jualan dan juga pengurusan stok berasaskan web untuk kedai W&I Fashion. Yang kedua adalah untuk mereka bentuk dan menyediakan antarmuka pengurusan stok, pengurusan pekerja dan pengurusan jualan serta pembelian secara atas talian. Yang ketiga adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan sistem W&I Fashion berbanding kaedah manual. Untuk mencapai objektif projek yang ketiga, kami telah membina satu form untuk menilai keberkesanan sistem W&I Fashion yang kami bina berbanding dengan kaedah manual W&I Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Ahmad Zaki, nombor matrik 34 DDT 19F1001. Okey, untuk bahagian saya akan menerangkan skop projek. Untuk skop projek ini terdapat 3, iaitu pengurus, pekerja dan pelanggan. Untuk pengurus dapat log masuk, boleh mendaftar pekerja baru, boleh menguruskan akaun pekerja, boleh melihat paparan keseluruhan akaun pekerja, boleh mendaftarkan stok masuk baru, boleh mengurus stok masuk pada bila-bila masa, boleh melihat paparan keseluruhan stok masuk, boleh mendaftarkan stok masuk dan keluar, boleh mengurus stok keluar pada bila-bila masa, boleh melihat paparan keseluruhan stok keluar, boleh daftar maklumat pembekal dan boleh mengurus maklumat pembekal. Pengurus juga boleh melihat paparan keseluruhan pembekal, boleh mendaftarkan jualan, boleh mengurus jualan pada bila-bila masa. Pengurus juga boleh melihat paparan keseluruhan jualan, boleh melihat laporan stok, boleh melihat laporan jualan, boleh mendaftarkan produk baru, boleh melihat paparan keseluruhan produk baru, boleh mendaftarkan warna baru produk, boleh melihat paparan keseluruhan warna baru produk, boleh memaskini akaun pentadbir dan seterusnya. Dan akhir sekali log keluar. Okey, untuk skop pekerja dapat log masuk, boleh mendaftarkan stok masuk baru, boleh mengurus stok masuk pada bila masa, boleh melihat paparan keseluruhan stok masuk, boleh mendaftarkan stok masuk dan keluar, boleh mengurus stok keluar pada bila masa, boleh melihat paparan keseluruhan stok keluar, boleh mendaftarkan produk baru, boleh melihat paparan keseluruhan produk baru, boleh mendaftarkan warna baru produk, boleh melihat paparan keseluruhan warna baru produk, dan boleh memaskini status stok pelanggan, boleh memaskini akaun pekerja dan akhir sekali log keluar. Untuk skop pelanggan dapat log masuk, boleh melihat senarai produk yang dijual di W&I Fashion, boleh menambah produk pada senarai yang ingin dibeli, boleh membuat pesanan secara atas talian, boleh memaknai resit sebagai bukti pembelian, boleh mengesan nombor beli, boleh melihat harga pesanan sebelum membuat pembayaran, dan akhir sekali pelanggan dapat log keluar. Untuk bahagian penyataan masalah, terdapat 3 penyataan masalah, iaitu kelewatan yang pasti maklumat stok pakaian, maklumat pekerja berisiko terdapat pengulangan maklumat jualan harian. Setelah melakukan perhatian terhadap cara pengurusan W&I Fashion mengurus kedai mereka, boleh dikatakan bahawa setiap proses dilakukan secara manual. Untuk masa sekarang, pihak pengurusan W&I Fashion menyimpan maklumat stok dengan hanya menggunakan buku log.
Ini menyebabkan berlaku kesukaran untuk pihak pengurusan atau admin untuk mencari maklumat yang dikehendaki. Oleh hal yang demikian, akan berlaku kelewatan untuk mencari maklumat tersebut kerana perlu memeriksa satu persatu maklumat yang terdapat dalam buku log tersebut. Untuk penyimpanan maklumat pekerja pula, pihak pengurusan WNI Fashion hanya menggunakan fail untuk menyimpan maklumat tersebut. Selain itu, maklumat pekerja berisiko tinggi untuk terdedah kerana tidak mempunyai sistem keselamatan yang telus. Hal ini kerana fail ini berkemungkinan tinggi untuk hilang dan orang yang tidak diberi kuasa dapat melihat maklumat tersebut. Di samping itu juga berlaku ketidakketepatan maklumat penjualan kerana berlaku pengulangan maklumat jualan. Kadang-kadang akan berlaku pekerja mengira jumlah jualan yang sama. Ini menyebabkan jumlah jualan dan stok barang yang tinggal menjadi tidak mencapai jumlah yang sepatutnya. Ini akan memberi kekeliruan kepada pihak pengurusan WNI Fashion itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofriza binti Mak Zaini, nombor matrik 34 DDT 19F1028. Saya ingin beritakan tentang metodologi. Kami memilih metodologi Agile. Pada awalnya, metodologi Agile ini mempunyai 6 fasa, iaitu fasa plan, design, develop, test, release dan feedback. Kami hanya menggunakan 4 fasa, iaitu fasa planning, design, coding dan testing. Fasa perancangan. Pada fasa perancangan, fasa ini ialah fasa mengenal pasti masalah yang wujud di WNI Fashion berdasarkan pemerhatian, kajian dan keperluan pekerja serta sistem. Pemilik dan ketenangan kedai telah menyatakan beberapa masalah yang mereka hadapi dalam menguruskan stok. Masalah yang dihadapi mereka adalah untuk mengurus stok masuk dan stok keluar, penyimpanan maklumat pekerja dan juga maklumat pembekal. Fasa mereka bentuk iaitu fasa yang kedua, fasa proses reka bentuk. Seni bina mencipta pangkalan data dan mereka bentuk antarmuka yang diterangkan dengan lebih terperinci bagi memahami kefahaman yang lebih jelas tentang keperluan dan fungsi yang bakal dibina oleh sistem WNI Fashion. Kami telah melakar reka bentuk untuk memberikan gambaran kepada pemilik WNI Fashion agar mereka dapat membayangkan reka bentuk sistem mereka yang bakal kami bina melalui kontek diagram, melalui kontek rajah hubungan entiti, rajah aliran, reka bentuk logik dan juga fizikal. Ini akan menjadi panduan kami untuk bina sistem ini dengan lebih sistematik. Fasa pembangunan itu fasa ketiga. Pemilihan bahasa pengaturcaraan yang sesuai sangat penting untuk memudahkan pembinaan sistem dilakukan. Untuk bahasa pengaturcaraan, kami memilih bahasa pengaturcaraan Visual Code, manakala untuk membangun pangkalan data pula kami memilih untuk menggunakan MySQL untuk menyimpan dan memanggil semula data daripada pangkalan data yang dibuat itu. Fasa pengujian ialah fasa keempat, iaitu pengujian yang dijalankan bagi mengenal pasti sama ada sistem WNI Fashion berjaya memenuhi keperluan yang diperlukan oleh pihak pengurusan WNI Fashion. Pengujian dilakukan pada setiap butang untuk melihat butang itu berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya. Pada fasa ini, kita akan membaiki semula kesalahan yang berlaku pada sistem ini. Sekian dari saya, terima kasih. Demo sistem WNI Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Ahmad Zaki. Saya akan menerangkan termuka pembelian atas talian, iaitu memaparkan produk yang dijual oleh syarikat WNI Fashion. Okey, ini adalah paparan utama atau home. Yang di shop akan ada beberapa item seperti baju Melayu, samping, butang Melayu, dikurung, kain telekung, kuta dan jubah. Okey, untuk dan di sini ada terdapat 2 button, card dan login. Untuk login terdapat 3 button login, iaitu login customer, login admin, login employee. Okey, untuk membeli, customer atau pelanggan perlu hanya menekan add to chart. Dia akan memaparkan detail produk dan itu ada dapat description, harga dan kuantiti. Dan untuk meneruskan pembelian, tekan button proceed dan check out. Dan untuk membelinya, pelanggan perlu login masuk sebagai customer. Okey, sebagai customer pelanggan baru, kita perlu sign up. Pelanggan baru, okey, sign up. Dan di sini ada term and condition. Pelanggan perlu klik, dia akan memaparkan. Dan seterusnya sign up. Sekarang memaparkan you are now successful registered. Okay. Customer akan terus masuk ke dalam sistem dan boleh meneruskan pembelian. Ini ada 2 cara untuk buat bayaran, iaitu cash on delivery dan transfer online. Untuk cash on delivery, customer untuk buat pada selising, dia akan keluar delivery fee. Seterusnya pelanggan perlu submit order. Dia akan ke profile.
Untuk profile akan memaparkan remark, status, payment dan total. Sini dia untuk paparan profile terdapat 3 paparan. Yang salah satunya list of order, update account, wishlist. Wishlist ni contohnya seperti kad. Customer juga boleh change password. Sebagaimana tadi, password untuk akaun Raisya LITV.com ni, Raisya 123456810. So sekarang kita tukar jadi set A 12345678910. Change dan update. Cuba kita log out dan kita login sebagai customer. Okey, untuk login kita tulis password yang kita tukar tadi, Z A 12345678910 dan tekan button login. Dah berjaya tukar password. Seterusnya, jika pelanggan ingin buat pembelian lagi, dia hanya perlu tekan view card untuk view card, new untuk view card. Untuk meneruskan pembelian yang lain, tekan home dan tak akan dapat memaparkan produk yang lain. Dan pelanggan boleh sekadar itu sahaja. Terima kasih. Adalah halaman utama bagi sistem telah kami bina. Okey, untuk page ni kita pergi ke login untuk kita login ke page admin. So kita tekan login admin, dia memaparkan interface untuk login lah. Lepas tu admin login. Okey, dia akan memaparkan welcome to WI Fashion, and admin ni dipanggil by session. Okey, ni adalah navbar lah, sidebar. Lepas tu untuk home ada button about ni. About ni adalah tentang syarikat tu lah. Information dia, company address dan nombor telefon. Lepas tu ni page dia mempunyai untuk admin ni dia mempunyai 11 button. Lepas tu button employee ni dia mempunyai 3 button dan memaparkan untuk register. Kita boleh register, kita register untuk employee baru. Okey, dan dia memaparkan dekat manage account employee. Lepas tu dekat manage account ni kita boleh share by name. Okey, Farina. Okey, dia akan memulakan Farina lah. So kat sini dia akan Farina. Okey, dia boleh add employee dekat sini dan juga dia boleh update dan delete. So kita try update dulu. Okey. Update username. Okay, username dia dah berubah. So, dia lepas kita update tu, dia akan memaparkan dekat view account. So, kita balik ke manage account ni sebab kita nak try delete boleh tak. So, delete boleh. So, dekat ni kita boleh add employee, update, delete dan search. Okay, untuk stock in, dia mempunyai 3 button, register stock in, manage stock in dan view stock in. Untuk register dia ada 7 kategori. Baju Melayu, baju kurung, kurta, jubah dan juga kain jubah, kain kos sampai dan juga baju Melayu lah. Dia punya function yang sama. Kita try untuk baju Melayu. So, kita pilih baju Melayu. Okay, lepas tu kita dah masuk register, dia akan memaparkan dekat page manage stock in lah untuk baju Melayu. Lepas tu kita boleh update, delete, update dan delete. Update, okay. Update baju Melayu. Kita tukar setting tadi, update pada new, SS pada profile cell. So update and dia tertukar lah sini. Lepas tu kita pergi dekat view, kita delete, manage, lepas tu baju Melayu kita delete dia ni. So okay, dia tengok, okay, kita delete. So function ni dia sama je untuk ke-7 ni dan juga ni dan ni. Lepas tu untuk stock out pun sama je, cuma bezanya dia stok masuk dan stok keluar. Kalau stok masuk ni dia ambil daripada pembekal, untuk stok keluar ni stok yang keluar lah, yang customer beli banyak dan beli terlalu banyak, dia akan letak dekat sini. So supplier dia ada supplier kan, so dia boleh register supplier dia sebab supplier. Okay, save. Okay, supplier dia boleh edit juga, update lah, boleh search nama dia. Okay, nama supplier ni. Lepas tu view, okay, dia boleh delete. Bagi view untuk semua ni adalah, dan dia boleh print ni. Lepas tu untuk sale pun sama juga. Sale ni dia boleh add lah, CV. Dia akan terus memaparkan lah. Dia buat pengiraan kat situ. Lepas tu, okay, pengiraan kat sini. So, masukkan cara ni, save. Okay, dia akan memaparkan specific baju Melayu SL berapa dan juga dia boleh untuk 600. Lepas tu, dia boleh view. So, biasanya dia boleh print lah. Lepas tu dekat ini, stok ni baju Melayu ni dia boleh, contohnya kan baju Melayu ni dia ada produk baru, so dia boleh letak dekat register. Contohnya baju
Save. Lepas tu kita view untuk view all. So dia ada baju Melayu tradisional, baju Melayu ni, baju Melayu slim fit setting, baju Melayu tradisional setting. So kita pergi dekat store in. Lepas tu kita try register. So dekat sini kita tambah produk kan. So dia adalah traditional setting. Kat itu. Untuk colour pun sama juga, kita boleh register dia. Register colour. So kita view all code, kita tengok ni warna. So kalau kita tambah warna yang ada pun, kita kena register je lah. Register dekat ni, register lah baju Melayu ke jubah ke. Lepas tu dekat ni, dekat manage account ni, admin ni lah. So bila kita klik sini, kita boleh update. Okay, so update. Lepas tu dekat admin ni, contoh kalau kita tukar kepada nomor halaman ni, admin, kita update dia. Bila kita update, dia akan keluar ke page admin balik lah. Sebab dia update dia punya username tadi, admin. So session dia pun berubah halaman ni jugalah. Okay, untuk dekat sini pun, nah halaman ni. So kita update balik untuk halaman ni. So okay, so kita pergi untuk logout lah. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Ini halaman utama untuk masuk ke setiap login. Saya ingin login ke login employee. Dalam login employee terdapat drop down, terdapat dua button, iaitu button manage customer order dan button stop. Dalam button stop, untuk masuk ke halaman login employee, hanya admin yang dapat mendaftar pekerja yang untuk manage stop. Okey, admin telah mendaftar nama Raisya. Okey, saya login sebagai nama Raisya. Okey, saya login. Okey, dalam terdapat about dalam page login admin dengan login employee terdapat ada beberapa function yang sama. Function yang sama ialah store in, store out, product name, product color atau code, dan manage account. Tapi manage account ni hanya employee dapat manage accountnya sendiri untuk tukar, untuk update password, update tempat tinggal dan lain-lain lagi. Okay. Dalam store in, store out, product name ni sama saja function seperti yang diterangkan oleh admin tadi. Okay. Saya ingin terangkan tentang button manage status order customer. Dalam button order status customer ni, dia hanya memanggil database yang terdapat dalam customer. Dalam manage status order customer terdapat dua button, iaitu button delete dan button update. Untuk manage status order ni, kita update berdasarkan kita boleh update. Okay, contohnya kita update cash, kita buat cash delivery, and kita nak buat pending and your order in on process, and saya nak transfer cash and delivery. Okay, kita update. Okay, masuk, kita buat cash on delivery, pending and your order is on process. And kita delete. Okay, boleh delete untuk manage status order. And dia juga boleh view customer yang membeli dalam database customer. Okay, dan untuk manage account, employee dapat update customer. Contoh saya tukar nama, update kepada Raisya and Supi. Okay, saya update. Update. Okay, dapat Raisya Ismail, Jalan Langgar, Pasir Putih. Okay. Dan itu saja yang saya nak terangkan. Dan bila kita log out, dia akan keluar ke page halaman utama.